من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya majlis seperti ini adalah bantuan kepada kita dan ianya bersambungan mempunyai hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونحن في شهر مولده. Dan kita berada di dalam bulan kelahiran Rasulullah. الشهر الذي أوجد الله فيه أعظم عطية في الوجود. Yang mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita anugerah yang paling agung di atas kewujudan ini. شهر ربيع الأول. Yang merupakan Syahrul Rabiul Awal. تشرف بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dimuliakan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. لهذا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يفرحون بهذا الشهر. Kerana itu umat manusia seluruh dunia dari timur ke barat bergembira pada hari ini dan meraihkan hari ini. ويعبرون عن ذلك الفرح. Dan mereka menzahirkan kegembiraan mereka بكافة الوسائل التي تقربهم إلى الله. dengan pelbagai cara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن ذلك الاجتماع على ذكر الله. Di antaranya adalah berhimpun bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. والاجتماع للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan berhimpun untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهي اجتماعات محل نظر من الحق تبارك في علاه. Perhimpunan ini merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. وهي اجتماعات ليس فيها إلا ذكر الحق سبحانه وتعالى. Yang mana perhimpunan seperti ini diisi dengan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. الذي أمرنا بالصلاة على رسول الله. Yang telah memerintahkan kita umat manusia untuk berselawat ke atas Rasulullah. والذي سبقنا إلى هذه الصلاة. Yang mana telah dan bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berselawat sebelum kita melakukan. فألزم نفسه جل في علاه أن يصلي على سيد الخلق. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu bagi sekalian makhluk. وأمر ملائكته أن يصلون على خير مخلوق. Dan memerintahkan para malaikatnya untuk berselawat kepada sebaik-baik makhluk. وصلاته جل في علاه وصلاة ملائكته مستمرة إلى يوم الدين. Dan selawat daripada Allah serta selawat daripada malaikat terus menerus sehinggalah yaumuddin. قال مولانا إن الله وملائكته يصلون على النبي ولم يقل صلوا على النبي. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah dan juga para malaikatnya berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan Allah dan para malaikat telah berselawat, akan tetapi disebutkan dengan keadaan sekarang dan juga akan datang. فجعل خطاب الصلاة على رسول الله من الله ومن الملائكة بصيغة المضارع المستمر. Maka Allah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan sifat mudhari' yang mana ia membawa erti sekarang dan juga akan datang. ثم أمر المؤمنين أن يصلوا على رسول الله. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berselawat ke atas Rasulullah. فمن ينشغل بالصلاة على رسول الله فهو من أهل الإيمان. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk berselawat kepada Rasulullah, maka dia tergolong daripada kalangan ahli iman. قال مولانا يا أيها الذين آمنوا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. لم يقل يا أيها المسلمون. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil dengan wahai sekalian orang-orang muslim. وإنما خاطب أهل القلوب المؤمنة. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil kepada mereka pemilik hati yang penuh dengan keimanan. أهل القلوب المصدقة. Mereka yang mempunyai kejujuran di dalam hati. أهل القلوب الخاشعة. Yang mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. القلوب الرقيقة. Yang mana mereka memiliki hati yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. خاطبهم بأن يحركوا ألسنتهم إذا سمعوا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan golongan-golongan ini untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخاطبهم أن يصلوا على رسول الله. Dan memerintahkan mereka untuk berselawat kepada Rasulullah. من أجل يرفع الله درجاتهم يوم القيامة. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat mereka di yaumul qiyamah. فنحن ما نصلي على رسول الله إلا ويعطينا الله تبارك وتعالى من الدرجات العظيمة. Dan ketika kita berselawat ke atas Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kedudukan demi kedudukan, darajat demi darajat kepada kita. ويحط عنا الخطيئات. Dan akan dihapuskan kejahatan demi
kejahatan yang kita ويصلي lakukan. الحق تبارك وتعالى علينا بصلاتنا على رسول الله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula rahmat kepada kita di atas sebab selawat kita kepada Rasulullah. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم Disebutkan di dalam hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, من صلى علي صلاة barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, صلاة واحدة dengan sekali, تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، kita ucapkan sahaja ya Allah selawat ke atas, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad. ما هو جائزة هذه الصلاة؟ Satu sahaja selawat yang begitu mulia. ما هو المرجو من هذه الصلاة؟ Dari apa yang kita akan dapat daripada selawat ما tersebut? هو الفائدة من هذه الصلاة؟ Apa faedah yang kita akan dapat daripada selawat قال tersebut? حبيبكم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه 10. Kekasih kita memberitahu kepada kita bahawa Allah akan menurunkan rahmat kepada kita dengan 10 rahmat. وصلاة الله علينا رحمة، Dan selawat daripada Allah itu adalah rahmat. ومن لا يرغب برحمة الله Siapa yang tidak mengharapkan rahmat daripada Allah, فإن لولا رحمة الله تبارك وتعالى ما استطعنا أن نعيش في هذا الوجود. kalau bukan kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan terdaya untuk meneruskan kehidupan di atas bumi. ولولا رحمة الله تبارك وتعالى علينا لما أنجانا ببعثة سيد مولود. Maka kalau bukan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak meraihkan kewujudan sepenghulu bagi sekalian makhluk. ولولا رحمة الله تبارك وتعالى ما أدخل أحد منا الجنة. Kalau bukan kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam syurga. فالصلاة على رسول الله تعرض لرحمة الله. Maka selawat ke atas Rasulullah adalah cara untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa فما من taala. مجلس تجلسون فيه للصلاة على رسول الله Maka dan begitu juga dengan majlis-majlis yang kita hadiri dan di dalamnya diucapkan selawat ke atas Rasulullah. وتذكرون الله تبارك في علاه Dan kemudian ditambah lagi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. إلا وتنزل عليكم الرحمات. Majlis-majlis tersebut akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa بكل taala. صلاة 10 رحمات. Dengan satu selawat akan diberikan 10 rahmat. كم نصلي في المجلس من صلوات؟ Jadi berapa banyak selawat yang kita dan telah kita baca di dalam majlis? مئات الصلوات Ratusan selawat إن لم تكن آلاف الصلوات. ataupun ribuan selawat. فكم من رحمات تنزل علينا؟ Maka berapa banyak rahmat yang sedang turun kepada kita? كم من رحمات يصلح الله بها قلوبنا؟ Maka berapa banyak rahmat yang turun kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengislahkan كم من hati-hati kita? رحمات يصلح الله بها عقولنا؟ Berapa banyak rahmat yang Allah turunkan kepada kita sehingga diislahkan akal kita? كم من رحمات يشفي الله بها أجسادنا؟ Dan berapa banyak rahmat yang Allah turunkan sehingga menyembuhkan kejahatan dan kerosakan? وأعظم رحمة لله حبيبكم صلى الله عليه وسلم. Dan sebesar-besar rahmat dan rahmat yang paling agung daripada Allah adalah kekasih kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لهذا خاطبه الحق Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال له وما أرسلناك dan aku tidak utuskan engkau wahai Muhammad إلا رحمة للعالمين. kecuali rahmat bagi sekalian alam. خاطبه بكاف الخطاب Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berbicara kepada Nabi Muhammad. لأن الله لا يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم باسمه. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti ketika memanggil Nabi Muhammad, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya secara langsung. وإنما يخاطبه إما بصفة Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan Nabi Muhammad, dia sama ada dia akan Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan sifat atau pegelaran Rasulullah أو بكاف الخطاب ataupun dengan kata ganti yang ditujukan kepada Rasulullah, تعظيما لذلك الجناب kerana mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi حتى wasallam. يعلمنا الأدب مع رسول الله. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita bagaimana adab kita dengan Rasulullah. قال له مولاه نحن أرسلناك يا محمد لماذا؟ Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami utuskan engkau wahai Muhammad رحمنا بك الخلق فأرسلناك kerana kami ingin membawa rahmat kepada sekalian makhluk. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kerana aku utuskan engkau untuk membawa rahmat, kerana rahmat bagi sekalian. فهو رحمة للإنس Dan baginda membawa rahmat kepada manusia, وهو رحمة للجن rahmat kepada jin, وهو رحمة للحيوانات rahmat kepada haiwan, وهو رحمة للجمادات rahmat kepada benda-benda yang tidak bernyawa, وهو رحمة للملائكة rahmat kepada para malaikat, وهو رحمة للطائعين والعاصين. dan baginda membawa rahmat kepada orang-orang yang taat dan juga kepada
ahli maksiat, والمؤمنين والكافرين. dan membawa rahmat kepada orang-orang beriman serta orang-orang kafir. لهذا قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. ثم قال Kemudian berfirman, مخاطبا dan semuanya Allah berbicara. نبي صلى الله عليه وسلم Berbicara ataupun berfirman kepada Nabi-Nya أن يخبرنا untuk memberitahu kepada kita بأن نفرح بهذه الرحمة. supaya kita bergembira di atas rahmat yang Allah telah قل kurniakan. بفضل الله Dan katakanlah dengan keutamaan yang telah daripada Allah وبرحمته dan dengan rahmatnya, فليفرحوا. maka bergembiralah. رحمة الله وحبيبكم محمد. Rahmat dalam ayat tersebut merujuk kepada Nabi Muhammad فقد SAW. جمع الله به سر الرحمات الذي ينزلها على الخلق. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan sebesar-besar rahmat dan rahsia rahmat kepada penghulu bagi sekalian manusia. فصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم رحمة لنا. Maka selawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah adalah rahmat kepada diri kita. لهذا قال إلا وصلى الله عليه عشرا. Dan kemudian dikatakan barang siapa yang berselawat sekali maka dia akan diberikan rahmat ataupun selawat sebanyak 10 daripada Allah. ورفعه الله 10 درجات. Kemudian diangkat 10 darajat وحط عنه 10 خطيئات. dan dihapuskan 10 kesalahan ataupun dosa. مجرد صلاة على رسول الله. Dengan hanya sekali berselawat kepada Rasul, تتحرك الملائكة maka malaikat mula melakukan في kerja كتابة الحسنات untuk menulis kebaikan demi kebaikan وكتابة الدرجات dan mengangkat darajat demi وحط darajat, السيئات. menghapuskan dosa demi dosa. يشتغلون كلهم عند الذاكرين لله. Semua mereka, para malaikat bekerja kerana ada orang yang berselawat ke atas Rasulullah. ويشتغلون خلف المصلين على رسول الله. Dan mereka sibuk menulis selawat daripada orang yang mengucapkan selawat ke atas Rasulullah. هذه المجالس إنما هي مجالس ذكر الله تبارك في علاه. Majlis-majlis seperti ini adalah majlis untuk mengingatkan kita dan majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ومجالس الذكر من أعظم المجالس. Dan majlis zikir merupakan perhimpunan yang teragung. والنبي صلى الله عليه وسلم Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam حثنا على ذكر الله menganjurkan kita untuk berzikir kepada Allah. وعلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Di antaranya dengan mengucapkan selawat ke atas baginda. والله أمرنا بذكر الله. Allah memerintahkan kita untuk berzikir. وجاء في الحديث الذي روته سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. كما جاء في البيهقي في شعب الإيمان Disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ما من ساعة tidak ada suatu tempoh تمر على ابن آدم yang berlalu di dalam kehidupan Bani Adam لا يذكر فيها الله yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah, إلا وتحسر عليها يوم القيامة. melainkan tempoh waktu tersebut akan dipersoalkan, akan disebutkan sebagai kerugian bagi mereka di yaumul qiyamah. كم ساعات تضيع علينا؟ Berapa banyak masa yang telah kita sia-siakan. أعمارنا كلها تمر في اللهو، Hidup kita dihabiskan dengan kelalaian. تمر في انشغال بالدنيا، Kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. تمر في متابعة أمور ليس هي ممن تقرب إلى الله. Kita sibuk mengikuti perkembangan perkara-perkara yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. لهذا يقول النبي ساعة واحدة تمر عليك، لحظة واحدة تمر عليك تتحسر عليها يوم القيامة. Disebutkan bahawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa satu tempoh yang kamu habiskan, iaitu seketika yang kamu habiskan dengan kelalaian, maka akan menjadi kerugian ataupun akan dipersoalkan di yaumul qiyamah. لأن ذكر الله يرفعك عند الله. Kerana berzikir kepada Allah akan mengangkat kedudukan kita kepada semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa وما taala. أعظم أن يقول الإنسان في كل يوم لا إله إلا الله. Maka yang terbaiknya setiap hari kita ucapkan la ilaha illallah. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, خير ما ذكر به الله sebaik-baik zikir yang diucapkan untuk berzikir kepada Allah, أو خير ما قاله النبيون من قبلي. dan sebaik-baik ucapan yang telah diucapkan nabi-nabi yang datang sebelumku لا إله إلا الله. adalah kalimat la ilaha illallah. فهي تحصن القلوب Kerana kalimat tersebut akan menjaga hati من وساوس الشيطان، daripada waswas syaitan, تحصن
يحصن القلوب akan menjaga hati من أن يحيط بك الشيطان في أعماله. daripada diganggu oleh syaitan ketika kita melakukan amal-amal. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم Dan disebutkan lagi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam كما في سنن الترمذي seperti mana yang disebutkan di dalam Sunan Tirmizi وفي الحاكم dan juga di dalam kitab dan diriwayatkan oleh Imam Hakim. ألا أنبئكم Dan hendakkah kalian aku sampaikan بخير أعمالكم dengan sebaik-baik amalan وأزكاها إلى مليككم dan yang paling menyucikan diri kamu di hadapan Tuhan kamu, وأرفعها في درجاتكم. yang akan mengangkat darjat kedudukan kamu. حبيبكم يخاطبكم، Baginda sallallahu alaihi wasallam sedang memberitahu kepada kita, يخاطب كل فرد منا. memberitahu setiap individu yang ada dan semua manusia yang ada. خطابه وإن كان في ذلك الحال لأصحابه، Walaupun ketika itu baginda berbicara dengan para sahabat, لكنه في حقيقة الأمر يخاطب الأمة إلى قيام الساعة. akan tetapi hakikatnya ucapan baginda ketika itu ditujukan kepada semua umat sehinggalah yaumul qiyamah. وما يخاطبنا الحبيب إلا بما ينفعنا. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam hanya akan memberitahu kepada kita perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada kita. وما ينبئنا إلا بنبأ عظيم. Dan baginda hanya akan memberikan kita peringatan ataupun akan menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang besar, yang agung sahaja, ننتفع به في حياتنا. yang boleh kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. ألا أنبئكم بخير أعمالكم. Hendakkah aku sampaikan kepada kalian sebaik-baik amalan kalian? يريد أن يخبرنا ما هي خير الأعمال Baginda ingin memberitahu kepada kita sebaik-baik amalan yang boleh kita kerjakan, التي تقربنا من الله yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, والتي تجعلنا من أهل الله yang menjadikan kita tergolong daripada kalangan ahli Allah, والتي هي أفضل أمر عند الله. yang merupakan perkara yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ألا taala. أنبئكم بخير أعمالكم Adakah kalian aku sampaikan perkara yang amalan-amalan yang terbaik kepada kalian, وأزكاها إلى مليككم. yang menyucikan diri kamu di hadapan Allah, di hadapan Sang Raja yaitu Allah Subhanahu wa taala, أفضلها عند الله. yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. والصحابة منصتون والصحابة منصتون Dan para sahabat pada ketika itu mendengar, يسمعون ماذا سيقول النبي من عمل يقربهم إلى الله ويزكيهم عند الله. mereka memberi sepenuh tumpuan untuk mengetahui perkara yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan boleh menyucikan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. قال ويرفع درجاتكم. Kemudian baginda bersabda lagi, dan akan mengangkat darajat kamu. وهو خير يقول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل ما أنفقتم. Dan itu adalah sebaik-baik daripada apa yang akan kamu infakkan. وهو أفضل ما تنفقونه من الذهب والورق. Dan ianya lebih baik daripada kamu menginfakkan emas dan harta kamu. وهو خير من أن تلقوا عدوكم. Dan ianya lebih mulia ataupun lebih baik daripada kamu berperang dengan musuh kamu. فتضربوا أعناقهم. Maka dan kamu memenggal musuh-musuh yang kamu. ويضربوا أعناقكم. Dan mereka juga akan memenggal kalian ketika mana kalian berperang. قال هذه الأعمال اللي سأدعوكم إليها حتى أفضل من الصدقة. Perkara yang aku baginda akan sebutkan lebih baik daripada bersedekah. بل قال هي أفضل من الجهاد في سبيل الله. Lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. قالوا ما هي يا رسول الله؟ Mereka pun bertanya, apakah ia wahai Rasulullah? ما هو هذا العمل الذي فيه هذه الصفات العظيمة؟ Apakah perkara yang begitu hebat wahai Rasulullah? فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ia adalah zikrullah. لهذا ينبغي على المسلم أن يجعل له ورد من ذكر الله. Oleh kerana itu dipesan kepada semua kita jadikan rutin harian kita diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. يجعل له ورد من لا إله إلا الله. Jadikan la ilaha illallah sebagai wirid harian. ورد من الاستغفار. Jadikan wirid istighfar ورد sebagai من wirid. الصلاة على النبي. Jadikan wirid selawat ke atas Nabi pada setiap hari. ورد من الأسماء الحسنى. Jadikan bacaan Asmaul Husna sebagai rutin atau wirid dalam seharian. فهذه كلها تقرب إلى الله. Maka semua perkara-perkara yang disebut adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa وهي taala. حصن حصين للعبد. Dan merupakan immunity ataupun penjagaan kepada diri hamba. يتحصن بها العبد من الشيطان الرجيم. Maka kita dapat melindungi diri dan menjaga diri daripada syaitan yang لأن الشيطان أقرب إلينا
Dan syaitan akan cuba datang mendekat dengan diri kita. حتى أقرب إلينا من أنفسنا. Bahkan dia boleh dekat dengan diri kita daripada jiwa kita sendiri. فهو في كل وقت وحين لا يمل من أن يوسوس لقلوبنا. Dia syaitan setiap masa akan cuba untuk mewas-waskan hati kita. فالحصان كله من الشيطان بذكر الله. Maka untuk menjaga diri kita daripada syaitan adalah dengan berzikir. وجاء في الترمذي Dan disebutkan di dalam riwayat Tirmizi وفي مستدرك الحاكم dan di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim أن الله تبارك وتعالى أمر سيدنا يحيى بن زكريا ب5 كلمات. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidina Yahya bin Zakaria untuk mengucapkan 5 kalimat. أمره بهذه ال5 الكلمات من أجل أن يعمل بها ويأمر بها بني إسرائيل يعملون بها. Memerintahkan Sayyidina Yahya bin Zakaria untuk berpegang dan mengamalkan 5 kalimat dan memerintahkan Bani Israel mengamalkan 5 kalimat tersebut. فتباطأ سيدنا يحيى، Maka mendengar Sayyidina Yahya, يعني تأخر من أن يبلغهم بها والعمل بها. maka Sayyidina Yahya terlambat menyampaikan ucapan tersebut. فجاءه سيدنا عيسى بن مريم Maka datanglah Sayyidina Isa ibn Maryam قال له يا يحيى dan berkata, wahai Yahya, ألم يأمرك الله bukankah Allah telah memerintahkan engkau ب5 كلمات untuk menyampaikan dan mengamal dengan 5 kalimat tersebut, تعمل بهن yang mana 5 kalimat tersebut kau perlu mengamalkannya وتأمر بني إسرائيل يعملوا بها، dan memerintahkan Bani Israel untuk beramal dengan 5 kalimat tersebut. إن لم تأمرهم بها آمرهم أنا بها. Dan kalau engkau tidak memerintahkan mereka, nescaya aku sendiri yang akan memerintahkan mereka. فقال سيدنا يحيى لسيدنا عيسى لا تفعل ذلك. Maka Sayyidina Yahya pun berkata kepada Sayyidina Isa, kata, tak perlu engkau yang menyampaikan. إني أخشى إن سبقتني بها إليهم لعذبني الله. Aku bimbang kalau engkau yang menyampaikannya, kerana asalnya itu adalah perintah kepada aku, maka aku bimbang Allah akan mengadab aku وخسف بي. dan akan menghancurkan aku. فجمع سيدنا يحيى بني إسرائيل. Maka Sayyidina Yahya pun memanggil Bani Israel untuk berkumpul. جمعهم في المسجد الأقصى بيت المقدس. Berkumpul di Masjidil Aqsa. امتلأ المسجد الأقصى كله Maka Masjidil Aqsa dipenuhi oleh Bani Israel. حتى صار الناس يجلسون في شرفات المسجد. Bahkan mereka duduk di bahagian luar masjid. يريد أن يستمعوا لما سيلقيه عليهم سيدنا يحيى. Mereka ingin mendengar apa yang akan diucapkan oleh Sayyidina Yahya. فبدأ سيدنا يحيى يذكرهم بالله Maka Sayyidina Yahya pun mula dengan mengingatkan mereka kepada Allah ويخبرهم بما أمره الله. dan memberitahu kepada mereka perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. فقال إن الله أمرني أن أعمل ب5 كلمات. Dan dia berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk beramal dengan 5 kalimat. وأن آمركم بها. Dan diperintahkan juga untuk aku memerintahkan kalian melakukan. فأمرهم بالتوحيد. Maka yang pertama diperintahkan untuk tauhid. وأمرهم بالصلاة. Dan yang keduanya diperintahkan untuk salat. وأمرهم بالزكاة. Dan yang ketiganya diperintahkan untuk zakat. وأمرهم بالصوم. Dan diperintahkan untuk berpuasa. ثم قال لهم أما الخامسة. Dan kemudian Sayyidina Yahya berkata, adapun yang kelima, فذكر الله. maka ianya adalah zikrullah. فإن مثل ذلك Sesungguhnya perkara tersebut كمثل رجل seperti seorang lelaki خرج في أثره عدو keluar untuk menghadapi musuh, يلحقه مسارعا. kemudian dan dikejar oleh musuh. فر ذلك الرجل حتى وجد حصن فتحصن من العدو به. Maka berlarilah lelaki tersebut sehingga dia sampai ke tempat perlindungan dan berlindung di sana. قال فكذلك ذكر الله. Maka begitulah zikrullah. فإنه حصن من الشيطان الرجيم. Sesungguhnya zikir adalah pelindung diri daripada syaitan yang rajim. اليوم بيوتنا ملآنة بالشياطين. Pada hari ini rumah kita dipenuhi dengan syaitan. شوارعنا ملآنة Di بالشياطين. jalan-jalan dan di negeri kita sendiri dipenuhi dengan syaitan. وقلوبنا ملآنة بالشياطين. Hati kita dipenuhi dengan hasutan syaitan. لأننا بعدنا عن ذكر الله. Kerana kita tidak berzikir.
فصار الشيطان رفيقنا. maka syaitan menjadi pendamping kita. وأما الذين يذكرون الله Dan bagi mereka yang berzikir kepada Allah, يبعد الله عنهم ذلك الشيطان dijauhkan syaitan daripada من mereka, شر الوسواس الخناس. daripada kejahatan bisikan-bisikan syaitan berzina dan قال الله الذي يوسوس في صدور الناس، yang mana mereka mewaswaskan di dalam hati-hati dan sudurin nas, جاثم على صدورنا، yang mana mereka akan datang menghasut di dalam hati kita, يوسوس في قلوبنا akan mewaswaskan hati kita, حتى يبعدنا عن الله، sehingga kita menyimpang dan jauh daripada Allah حتى Subhanahu wa يبعدنا taala, عن ذكر الله، supaya menjauhkan diri kita daripada berzikir kepada حتى Allah, يشغلنا بالشهوات، sehingga kita disibukkan dengan perkara-perkara حتى syahwat, يحبب علينا لنا المعاصي sehingga kita cinta kepada maksiat, من شر الوسواس الخناس. daripada bisikan dan was-was daripada syaitan berzina dan juga syaitan. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: Sayyidina Abdullah bin Abbas فما berkata, سماه الله بالخناس dan dinamakan mereka dengan khannas, iaitu إلا لأنه يخنس عند ذكر الله. kerana mereka dapat dijauhkan ketika mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. يهرب يفر عند سماع ذكر الله. Mereka akan jauh ketika mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا مجلس الذكر، Dan ini adalah majlis zikir. فهل الشيطان فيه حظ ونصيب؟ Adakah syaitan akan dapat masuk ke dalam majlis zikir? حاشا أن يجعله الله يحضر في مكان يذكر فيه الله ومكان يصلى فيه على رسول الله. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala akan benarkan syaitan untuk hadir di dalam majlis yang diucapkan zikrullah dan selawat ke atas baginda. فلا تجعل الشيطان في صدرك. Maka janganlah kita biarkan syaitan terus melekat dan berdamping di dalam hati kita. ويقول شيخنا سيد الحبيب أبي بكر العدني من عين مشهور، Dan telah berkata guru kepada Sayyid Syekhnya Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adli bin Ali Al-Mashhur, قالوا من معاني قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، beliau menjelaskan di antara makna ayat yang disebutkan dan dia telah membisikkan bisikan waswas kepada sudurin nas. قال الصدور هم الرؤوس والوجاهات. Dan sudur yang pada dasarnya merujuk kepada dada, ia juga merujuk kepada mereka orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat. مثل العلماء صدور في الناس، Contohnya para ulama yang merupakan orang-orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat. مثل المسؤولين صدور في الناس، Seperti mana ketua-ketua masyarakat. وهؤلاء الصدور لهم أتباع. Dan mereka yang digelar sebagai orang sudur ataupun orang-orang yang berpengaruh mempunyai pengikut. ولهم مريدين Dan begitu juga para ulama mempunyai murid-murid yang mengikuti mereka, يطيعونهم yang mengikut dan taat kepada mereka, ويستمعون لهم dan mendengar ucapan dan penyampaian mereka, ويأخذون بآرائهم dan akan mengambil dan mengikut tunjuk ajar dan pandangan mereka. فيأتي الشيطان إلى هؤلاء الصدور فيوسوس لهم حتى ينعكس ذلك على أتباعهم ومريدهم. Maka syaitan akan datang merosakkan ketua masyarakat supaya dengan rosaknya ketua masyarakat maka akan rosaklah semua pengikut. فالكل معرض لوسوسة الشيطان. Maka jagalah diri kita daripada waswas syaitan. ما هو صاحب العمامة ما يوسوس الشيطان فيه. Bukannya kalau kita kata pakai serban saja dah tidak dihasut dan diwaswaskan oleh syaitan. ولكن أمرنا أن نتحصن بذكر الله من هذه الوسوسة. Kita diperintahkan untuk melakukan berbagai cara untuk melindungi diri kita daripada waswas syaitan. اليوم كثير من الناس يشتكون من المس، Pada hari ini ramai orang mengadu ahli keluarga mereka dirasuk. ويشتكون من أعمال الشيطان، Dan mereka mengadu apabila terkena kita kata sihir atau لأنهم بعيدين عن ذكر الله. kerana mereka sendiri yang jauh daripada zikrullah. وإذا بعدت عن ذكر الله جاءت إبليس. Kalau mereka jauh dan tidak berzikir maka syaitan iblis akan datang. لكن إذا قربت من الله Tapi kalau kita dekatkan diri kita kepada Allah, يطمئن قلبك وينشرح. maka hati kita akan tenang, dada kita akan lapang. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bukankah dengan berzikir itu akan menenangkan hati? بعض الناس يطمئن قلبه بسماع غير ذكر الله. Berapa ramai orang yang hatinya tenang apabila dengar berzikir kepada Allah Subhanahu. يحبب إليه الشيطان ما يبعده عن الله. Dan ramai juga manusia yang hatinya tenang mendengar selain daripada zikrullah kerana syaitan telah mendampingi hati mereka. ولكن تلك لذة في وقتها تزول. Akan tetapi kelazatan yang kamu rasai itu akan hilang. وأما لذة ذكر الله Adapun kalau kelazatan dengan berzikir kepada Allah, فهي مثل الشفاء للمريض، maka ianya seperti ubat kepada orang yang sedang ما sakit. تنتهي.
tidak akan tamat dan tidak akan hilang dari kita. أثرها يبقى في القلب. Kesannya akan terus melekat di dalam hati. ولو عود الإنسان لسانه بذكر الله Dan kalau kita latih lisan kita untuk kita membasahkan lisan kita dengan zikir فإن Allah, ذلك أعظم وأقرب إلى الله. maka itu adalah perkara yang agung dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa أمرنا taala. النبي أن تكون ألسنتنا رطبة بذكر الله. Baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita menjadikan lisan kita sebagai alat untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. ويقول سيد الحبيب أبو بكر المشهور Dan telah berkata Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Al-Mas'ud, رحمات الله تتنزل عليه rahmat Allah akan turun kepada mereka. قال أن ذكر الله هي خلاصة الإسلام. Dan dikatakan zikrullah itu adalah ringkasan ataupun kesimpulan daripada agama Islam. الإسلام بأركانه الخمسة Kerana Islam yang mempunyai 5 rukun. يقابله الذكر. Dikatakan amalan yang dilakukan di dalamnya adalah zikir. والإيمان بأركانه الستة Dan iman yang mempunyai 6 rukun. يقابله الفكر. Yang mana dikatakan ia semuanya akan berbentuk amal pekerjaan fikir. والإحسان بركنيه Dan ihsan yang mengandungi 2 rukun. يقابله الشكر. Yang mana amalan di dalamnya disebutkan dengan syukur. وعلامات الساعة بركنيها Dan ilmu petanda-petanda hari kiamat yang mempunyai 2 rukun. تقابلها النقائض والتحولات. Yang mana perkara yang akan terjadi di dalamnya adalah pencarikan dan juga perubahan demi perubahan. فكما يوجد عندنا إسلام Dan sebagaimana Islam yang telah ada di dalam agama, وإيمان dan juga iman, وإحسان dan juga ihsan, والعلم بعلامات الساعة، dan ilmu petanda hari kiamat. وهذه الأربعة أركان الدين. Yang mana keempat-empat perkara ini yang disebutkan sebagai rukun-rukun agama. يوجد عندنا ذكر Maka adanya zikir وفكر dan fikir وشكر dan juga syukur وتحولات. dan juga perubahan. فالإسلام هو خلاصته الذكر. Maka Islam ringkasannya atau kesimpulannya adalah zikir. لهذا الله سمى العلماء الشريعة Kerana itu Allah Subhanahu wa taala memanggil ulama syariah بعلماء الذكر. dengan ulama zikir. قال مولانا فاسألوا أهل الذكر إن الله كنتم سبحانه لا تعلمون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bertanyalah kepada ahli zikir, ahli pada bidang tersebut, in kuntum la ta'lamun, ketika kamu tidak mengetahui. وجعل الصلاة ذكرا. Dan dijadikan salat amalan di dalamnya adalah zikir. وكل الأركان ربطها بالأذكار. Dan semua rukun-rukun di dalam rukun Islam dihubungkan ataupun berkaitan dengan zikir. حتى الحج. Dan begitu juga dengan haji. كما قال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Dan disebutkan oleh فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu menunaikan ibadah manasik kamu, maka berzikirlah seperti mana susun jalur keturunan di atas kamu dan juga ataupun lebih daripada mereka. فحياة المسلم كلها ذكر. Maka kehidupan umat Islam dipenuhi dengan zikir. لكن إذا تنبه Akan tetapi kan itu adalah bagi mereka yang mengambil ibrah ataupun mendengar peringatan. وأما إذا غفل Dan ada pun bagi mereka yang lalai, يمتنع عن الذكر maka mereka akan dihalang daripada berzikir. وترتبط لسانه من ذكر الله. Lidah mereka tidak berzikir kepada Allah. فتخوض لسانه في كافة أنواع المعاصي. Maka lisannya akan melakukan berbagai jenis maksiat. والذي يذكر الله ما يغتاب. Dan mereka yang berzikir kepada Allah tidak akan mengumpat. والذي يذكر الله ما يتكلم قبيح. Dan yang berzikir kepada Allah tidak akan mengucapkan ucapan-ucapan yang keji. لأنه يشغل لسانه بذكر الله. Kerana lisannya dibasahi dengan zikir Allah. قال نبينا صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, من كان يؤمن بالله barang siapa yang beriman kepada Allah واليوم الآخر dan juga yaumul akhir, فليقل خيرا maka berkatalah yang baik أو ليصمت. ataupun diam. ولا يوجد خير من لا إله إلا الله. Dan tidak ada ucapan yang lebih baik daripada la ilaha لا illallah. يوجد خير من الاستغفار لله. Tidak ada yang lebih baik daripada beristighfar kepada Allah. لا يوجد خير من ذكر الله. Tidak ada yang lebih baik daripada zikrullah. فيجعل الإنسان له أوراد من الذكر. Maka jadikanlah zikir tersebut sebagai rutin harian kita. وكان يقول بعض الصالحين Mereka orang-orang salihin dahulu من لم يكن له ورد فهو قرد.
Barang siapa yang tidak mempunyai rutin harian ataupun wirid, maka dia sebahagian daripada terhenti. اجعل لك ورد تذكر به الله تبارك وتعالى. Maka jadikanlah zikir sebagai rutin di dalam kehidupan seharian kita. الآن أكثر الناس عندهم ورد في المسلسلات والدراما. Berapa ramai mereka yang mempunyai rutin harian, rutin harian mereka diisi dengan menonton drama ataupun film, أو مباريات كرة القدم. ataupun mengikuti perkembangan pertandingan bola sepak. الساعة كذا عنده مسلسل. Dia kata ada waktu yang tertentu yang dikhususkan untuk tengok drama. والساعة كذا هناك مباراة. Dan pada waktu tertentu akan ikuti perkembangan. والساعة كذا عنده فيلم. Dan ada di waktu tertentu untuk tengok. وهناك وقت بيجلس مع أصحابه. Dan ada waktu yang dikhususkan untuk berkumpul dengan dengan sahabat-sahabat. عنده أوراد يومية. Dia ada rutin harian dia. لكن ما فيها عائد ولا منفعة. Akan tetapi rutin dia tidak mendatangkan faedah dan manfaat ke dalam بل قد يكون بعض هذه الأوراد فيها سيئات. Bahkan sebahagian rutin harian kita mengandungi keburukan dan juga kejahatan. ثم عند ذكر الله لا يجعل له ورد. Kemudian tidak ada satu waktu yang dikhususkan untuk zikir kepada Allah di dalam kehidupan. فنحن كما اجتمعنا في هذا المكان Maka kita semua berhimpun pada hari ini di tempat ini لنذكر الله ونصلي على رسول الله. untuk berzikir kepada Allah dan berselawat ke atas Rasulullah. نحيي أثر هذه المجالس في بيوتنا. Maka kita hidupkan kesan majlis-majlis ini di dalam rumah kita. ما هو نذهب إلى البيوت فننسى الله. Bukan kita pulang ke rumah kemudian kita lupa semua yang termasuklah Allah Subhanahu wa taala. لابد أن نربط بيوتنا ببيوت الله. Perlu kita menghubungkan, membina hubungan rumah kita dengan rumah Allah Subhanahu wa نربط taala. بيوتنا بذكر الله. Hidupkan rumah kita dengan zikrullah. لأن البيوت التي لا يذكر فيها اسم الله Kerana rumah yang tidak diisi dengan zikrullah ataupun tidak disebutkan zikrullah di dalamnya بيوت خريبة. adalah rumah yang dibawakan sebagai rumah yang kosong. وأما البيوت التي يذكر فيها الله Adapun rumah yang diucapkan zikrullah فيها نور. maka akan dicampakkan cahaya. وجاء في بعض الروايات Disebutkan di dalam beberapa riwayat أن الملائكة ترى البيوت التي يذكر فيها الله para malaikat melihat rumah-rumah yang diisi dengan zikrullah كما يرى أهل الأرض النجوم. seperti penduduk bumi melihat bintang di langit. يروا البيوت فيها نور يا شيخ. Kerana rumah tersebut akan terpancar cahaya. فإذا كان هذا حال البيوت Dan kalau begitulah keadaan rumahnya, كيف حال القلوب؟ bagaimana keadaan hati mereka? لهذا يقول صلى الله عليه وسلم Kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل الذي يذكر الله seperumpamaan mereka yang berzikir kepada Allah والذي لا يذكر الله dengan mereka yang tidak berzikir kepada Allah كمثل الحي والميت. adalah seperti yang hidup dan juga yang mati. فالذي لا يذكر الله مثل الميت Maka orang yang tidak berzikir seperti mayat. في سبات في نوم طويل Kerana dia tidak sedar, ما يستيقظ إلا إذا أصابته مصيبة. tidak akan terbangun melainkan setelah mana ditimpa musibah. إذا حصل له عذاب من الله، Kalau ditimpa azab daripada إذا Allah حصل له ابتلاء من الله، ataupun tertimpa bala daripada Allah, فبعض الناس ما يرجعوا إلى الله إلا بمصيبة. sebahagian orang dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah mana ditimpa dikenakan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. يكون بعيد من الله Dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. فتصيبه مصيبة فيرجع إلى الله. Ketika mana dia ditimpa musibah, barulah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وبعدين يقول على نفسه المؤمن مبتلى. Kemudian dia kata dia adalah orang mukmin yang sebenar. أي إيمان وأنت بعيد عن الله؟ Jadi bagaimana kita boleh kata, bagaimana dia boleh menyatakan dirinya sebagai orang beriman sedangkan dia jauh daripada Allah لهذا Subhanahu wa ينبغي على الإنسان أن يحرص من أن يصيبه غضب من الله تبارك في علاه. Oleh kerana itu kita sebagai hamba persiapkan diri kita, jaga diri kita jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. فيرديه ذلك الغضب إلى مصيبة في الدنيا وحسرة في الآخرة. Kerana kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan musibah demi musibah menimpa kita di atas dunia dan juga kerugian kita di akhirat. جزا الله خير الأستاذ الكفري صاحب هذا المكان Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balas dengan sebaik-baik balasan kepada Ustaz Zulkifli yang merupakan tuan rumah الذي جمعنا وإياكم على في هذا المجلس
المجلس المبارك. yang menjadi sebab perhimpunan kita pada hari ini. ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. Mudah-mudahan Allah jadikan semua pahala ganjaran ini pada timbangan di hari akhirat. وأن يجعل له ضعف الأضعاف من الصلوات على رسول الله. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggandakan dengan berlipat-lipat kali ganda ganjaran kepada Ustaz Zulkifli dengan selawat yang kita. ولا شك أن كل صلاة صليناها له منها أضعاف مضاعفة عند الله. Maka setiap selawat yang kita ucapkan pahala ganjaran berlipat kali ganda akan diberikan kepada Ustaz. وكل من ساعده وكل من اجتمع معه في هذه الخدمة. Dan semua yang berkhidmat untuk menjayakan majlis pada hari ini. وكل من رتب هذه المجالس الأربعينية. Dan juga kepada mereka yang sudah susun tertib Maulid Arba'in di Bumi Melaka. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وينفعهم بهذه المجالس. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita semua. وأن يجعلنا وإياهم ممن يجالس الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan kita dapat berhimpun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن لا يحرمنا من رؤيته في هذه الدنيا. Dan ya Allah, jangan Engkau haramkan kami daripada melihat Rasulullah. ولا يحرمنا من رؤيته في عالم البرزخ. Janganlah diharamkan untuk melihat wajah Rasulullah dan juga ya Allah Subhanahu wa وأن taala. يجمعنا معه صلى الله عليه وسلم في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua bersama Rasulullah di dalam surga. اللهم اكرمنا يا كريم وارحمنا يا رحيم واجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من الذاكرين، اجعلنا من المتفكرين، اجعلنا من الشاكرين، اجعلنا من الصالحين، ابعد عنا البلاء والغلاء، وابعد عنا كل الأمراض والأسقام والفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو. Diakhiri dengan bacaan doa sebentar tadi daripada Sayyidi Syarnias. Dan seterusnya saya mohon maaf di atas kekurangan saya dalam menerjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.